Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kali ini kita masih lagi bersama di dalam dokumentari kita dalam tajuk COVID-19 ikut norma Islam. Dan pada kali ini kita bersama dengan Profesor Madya, Dr. Ibrahim Narong Raksakit. Ibrahim Osman, ya, Ibrahim Osman Narong Raksakit. Dan oleh kerana beliau adalah merupakan pakar di bidang pendidikan yang sudah pun maklum di kalangan masyarakat pendidikan tinggi di Thailand. Jadi kita mohon supaya doktor tolong bagi penerangan ataupun penjelasan bagaimana COVID-19 dapat membimbing kepribadian manusia, kepribadian Muslim yang lebih unggul menerusi ataupun melalui COVID-19. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kalau kita bicara berkenaan dengan pelajaran, maka semua perkara yang berlaku boleh jadi pelajaran kepada kita. Apatah lagi kalau pelajaran itu disebar luas, termasuklah wabak COVID kita yang berlaku kepada seluruh dunia. Dan di situ kalau kita tengok banyak pelajaran yang kita boleh ambil daripada COVID. Sebab wabak ni bukan perkara pertama kali berlaku di negara kita, bahkan banyak wabak yang berlaku, tetapi kadang-kala berlaku di kawasan lain, tak berlaku di kawasan lain. Jadi tidak seluruh dunia dapat pelajaran daripada peribadatan wabak. Jadi COVID ni lain daripada lain, kerana COVID ni adalah wabak yang sebar, yang merebak, bukan sekadar negara Thailand, bahkan seluruh dunia. Maka di situ kita dapat pelajaran besar, pelajaran daripada negara kita dan pelajaran yang kita boleh belajar daripada pengalaman yang berlaku di kawasan lain. Tapi dalam kawasan rumah kita khususnya banyak pelajaran yang kita boleh belajar dan boleh tukar bentuk hidup harian manusia, bahkan boleh bentuk peribadi yang lebih dekat dengan agama. Kerana apabila berlaku wabak COVID ni, maka kita boleh sedar bahawa wabak ni boleh berlaku tiap masa, tiap tempat. Tak kira wanita, tak kira lelaki wanita, tak kira orang kaya, orang susah, fakir miskin, tak kira di mana, maka wabak ni boleh. Jadi apabila wabak ni boleh berlaku pada tiap masa, tiap tempat, maka bolehlah kita tu dapat pelajaran bahawa hidup kita tak boleh biar dia hidup harian dengan tanpa tujuan. Kerana kita tak tahu, mungkin jiwa kita, kedudukan kita itu dapat hasil yang negatif daripada wabak. Oleh kerana itu kita boleh pelajaran daripada wabak 19 ni bahawa kita kena duduk dengan awasi. Tak boleh biar kita duduk dengan tidak ada tujuan hidup, bahkan kita kena duduk dengan ada betul-betul kita kena ada tujuan hidup. Kerana kita memang dicipta oleh Allah SWT sebagai hamba. Selalunya kalau kita duduk dalam keadaan seni, kebanyakan manusia tu lupa. Jadi apabila kita menghadapi wabak sebagai satu ujian pada Allah kepada kita, dan di situ kalau kita ambil pelajaran, maka kita rasa bahawa kita ni banyak kelemahan yang ada. Oleh kerana itu kita apabila kita ada banyak kelebihan, kita kena aku bahawa ada yang kuasa, iaitu Allah. Jadi di situ banyak pelajaran yang kita dapat daripada COVID-19 itu bahawa kita kena usaha mendekati takarub kita dengan Allah SWT. Apabila kita takarub dengan Allah SWT, maka tingkah laku kita berubah. Masya Allah. Berubah. Selain pada itu, kita rasa
tubuh kita, badan kita, kesihatan kita boleh menentu. Jadi apabila wabak COVID-19 mari, kita jelas bahawa kita tidak perkara ini sebagai penyemai daripada Allah SWT, maka kita kena jaga dia sebagai satu penyemai daripada Allah. Dan apabila kita aku bahawa itu daripada Allah, kita tak rasa megah, tak rasa ria, tak rasa takabur, dan kita rasa ini perkara penyemai, maka kita kena jaga biar molek, biar sebaik mungkin supaya kita hantar balik dengan keadaan yang molek. Maka di situ kita awasi hidup kita, jaga badan kita. Bukan sekadar kita saja, sebab wabak ni dia rebok kepada orang lain, bahkan kita rasa menghargai orang lain juga. Sebab kalau kita ni disyoki bahawa lekat COVID, kalau kita tak jaga, mungkin ia akan rebok kepada orang lain, bahkan kepada masyarakat, kepada provinsi, sehingga kepada negara, sampai ke sedunia. Jadi di situ kita awasi. Jadi di situ juga membawa kepada kita rasa menghargai diri kita sendiri sebagai penyemai daripada Allah, dan kita jaga juga peribadi-peribadi lain daripada diserangi oleh wabak COVID-19, karena itu sebagai satu tanggungjawab, dan kita lebih menghargai daripada dulu. Kalau dulu kita rasa kita, ya, orang lain biar, tapi sekarang ni macam wabak ni, itu dah sebagai tanggungjawab bersama untuk kita jaga. Kalau tidak, dia sebar bukan sekadar jiwa raga kita, bahkan ekonomi, pendidikan, sosial, dan semua aspek hidup kita akan jejah dengan sebab COVID-19. Walaupun itu adalah satu wabak, tetapi di situ juga banyak pelajaran yang kita boleh. Kalau kita biar wabak tu lalu tanpa kita ambil pelajaran dia, maka di situ banyaklah benda negatif. Tetapi kalau kita ambil pelajaran daripada perebak COVID ni, maka di situ banyak pelajaran yang kita boleh. Alhamdulillah. Jadi adalah boleh kita katakan suatu nikmat juga selain daripada musibah yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu adalah boleh kita dapat menilaikan bagaimana cara untuk kita menjalani kehidupan kita dengan secara betul dengan garisan Islam. Apa yang telah dikatakan oleh Profesor Madya tadi, iaitu takarrub, mendekati diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala melalui wabak menular ini. Alhamdulillah. Jadi setakat mana tentang masyarakat kita dah hari ini, selepas daripada kita bergelut dengan wabak penularan COVID-19 ini, setakat mana ada perubahan dalam masyarakat kita dari segi kepribadian? Memang satu kesedaran bahawa kita itu sebagai makhluk yang dhaif, memang itu jelas bahawa apabila wabak datang, kita tak boleh nak mengatasi, walaupun ada beberapa usaha, tetapi di sana pun ada juga yang kita boleh usaha. Tetapi apabila tidak boleh mengatasi perkara ini, walaupun perkara yang tak nampak kecil, satu penyakit yang kecil, kalau kita lihat dengan otak kita memang kecil, tak ada kuasa, tapi dengan kecil tak nampak ni boleh membawa kepada dunia goncang. Jadi kita dapat satu kesedaran bahawa kita ni satu makhluk yang dhaif. Yang kedua, apabila wabak dia boleh berlaku, wabak ni sebenarnya kalau kita lihat ni, dia ada macam dua segi. Satu, memang satu nikmat untuk nak bagi pelajaran kepada kita, dan mungkin ada musibah pada satu golongan. Kalau kita pandai letakkan diri untuk menghadapi wabak, maka wabak itu salah satu perkara nikmat untuk nak mengajar kita beberapa pelajaran, termasuk pelajaran kita bahawa satu, kita faham kita satu manusia, makhluk yang lemah ciptaan Allah, dan kita kena memenuhi tujuan yang Allah cipta kita. Kita bahawa wabak ni boleh berlaku di mana tempat, kita tak boleh duduk macam tak ada tujuan hidup. Hasil yang kita ada tak boleh macam kita terlalu boroh. Kita kerana kita tak tahu apa yang akan berlaku kepada kita. Wabak COVID-19 ni, walaupun dia berlaku, dia dah rebak satu masa dan reda sikit masa sekarang ni, tapi kemungkinan dia akan mari pula. Jadi tidak siapa yang tahu. Jadi perkara ini ni yang membawa kepada semua masyarakat kita tu awasi
dengan perkara kedatangan wabak, dan bukan sekadar jaga wabak saja, bahkan jaga diri dia daripada melakukan maksiat. Jadi manusia ni kebiasaan yang kalau duduk dalam kesusahan ni dia selalu ingat kepada Allah. Jadi kalau senang tu susah. Kerana senang tu salah satu daripada cubaan. Bukan susah satu cubaan juga, tapi cubaan susah ni banyak yang kita boleh mengatasi. Jadi kita dapat faedah dengan cubaan yang susah. Sebab orang selalu susah ni dia selalu kembali kepada Allah. Tapi orang senang ni kebanyakan selalu terlupa kepada Allah. Jadi wabak 19 ni yang bawa kepada kita selalu ingat kepada Allah. Di situlah apabila kita ingat kepada Allah, hubungan kita dengan Allah SWT tu rapat, maka banyaklah kebaikan datang kepada kita. Bahkan peribadi kita pun akan berubah. Ibadat kita, muamalat kita, bahkan tujuan hidup kita pun akan berubah kerana hubungan kita dengan Allah. Jadi maksudnya hidup kita ni harus di dalam jagaan. Betul. Hidup berjaga-jaga. Berjaga-jaga. Jadi tidaklah hidup sewenang-wenang, orang kata. Hidup semudah mungkin. Jadi mungkin ataupun tidak bahawa dengan cara hidup Islam ni, cara hidup Islam yang berteraskan sunnah, yang berteraskan kepada ajaran Al-Quran ini memudahkan untuk menangani penularan wabak. Sebenarnya agama Islam ni setengah daripada ulama dia tak suka nak panggil Islam tu sebagai agama. Kerana dia suka panggil Islam ni sebagai din. Apabila din tu bermakna cara hidup. Jadi lebih makna daripada agama. Pegangnya. Bahkan cara hidup, maka setiap tingkah laku kita itu adalah din. Jadi apabila Islam sebagai din, tiap tingkah laku kita itu diajar oleh ad-din, oleh agama, dibendung oleh agama. Oleh kerana itu tiap langkah kita itu kita boleh jalan mengikut agama kita. Islam ada agama yang sempurna. Jadi kalau kita ikut ad-dinul Islam, maka cukup hidup kita. Bukan kadar wabak, bahkan perkara-perkara lain. Jadi wabak sendiri, ajaran Islam pun ada mengajar berkenaan dengan wabak. Sunnah banyak. Jadi kalau kita ikut harian kita, tu pun kita boleh jauh daripada wabak. Seperti kebersihan. Jadi kita paling kurang 5 kali sehari semalam untuk kita solat. Jadi kita ambil wudu. Sebelum nak ambil sudut kita sugi, nak makan kita basuh tangan, bismillah, doa, jaga kebersihan, tutup. Jadi semua tu adalah salah satu daripada ajaran agama. Jadi apabila ajaran agama dia mengandungi semua, memang agama itu nak bawa kepada kita selamat. Jadi apabila kita ikut agama, selamat. Bukan sekadar wabak, bahkan perkara-perkara lain pun akan selamat apabila kita ikut agama kita. Ikut ajaran Jadi agama. sunnah kita lagi jelas bahawa apabila berlaku wabak, macam mana kita akan hidup dalam suasana wabak. Kerana itu ada sunnah tunjuk kepada kita. Dan apabila kita ikut sunnah, maka kita selamat. Sebab perkara ni dah ditunjuk ajar dalam sejarah. Dalam sejarah kita beberapa kali berlaku wabak, tapi kita boleh mengatasi wabak hingga akhirnya wabak hilang kerana sunnah itu sendiri. Okay, alhamdulillah. Jadi dengan secara otomatisnya sunnah itu menjaminkan keselamatan daripada penularan penyakit ataupun musibah-musibah yang berlaku. Jadi dengan secara dengan secara umumnya apa yang telah disampaikan oleh Profesor Mbadia bahawa Islam itu sebagai cara hidup yang merangkumi ke semua aspek. Dia dapat membendung, dia dapat mengajar masyarakat ataupun kepribadian seseorang Muslim supaya hidup lebih bijak dan pandai mengatur. Bukan hidup ikut arus perkembangan semata-mata, malahan hidup dengan ada pengajaran, ada panduan. Itulah yang dinamakan hidayah, itu adalah dinamakan penunjuk. Itu yang dimaksudkan oleh Profesor Mbadia Dr. Ibrahim. Jadi untuk itu saya minta supaya Prof untuk beri sekali lagi rumusan tentang pandangan Profesor dan juga untuk memberi nasihat kepada masyarakat mentang-mentang bahawa
penyakit penularan ini yang apa yang dimaksudkan oleh Profesor bahawa tak tahu bila nak mari. Jadi apa boleh pengajaran ataupun pengesyuran tawaran doktor untuk masyarakat? Sebenarnya kita sebagai manusia ni ciptaan Allah, maka kita nak hidup selamat ni, kita kena mengikut cara hidup yang diberi oleh pencipta. Cara hidup yang diberi oleh pencipta itu adalah Islam sendiri. Maka untuk kita nak menyelamatkan diri daripada segala musibah termasuk wabak COVID-19, maka kita kena ikut ajaran Islam yang sebenar. Ajaran Islam ni dia ada dalam suasana biasa dan ada juga dalam suasana yang genting sebagai suasana wabak COVID-19. Maka supaya menyelamatkan diri kita, masyarakat kita dan negara kita dan dunia sekalian, kita mengajaklah manusia itu kembali kepada ajaran Islam yang sebenar. Jadi ajaran Islam yang sebenar itu memang cara untuk nak menyelamatkan kita. Tetapi ada beberapa sebab mungkin kejahilan kita sendiri terhadap cara Islam, maka adalah kelakuan kita, kepercayaan kita, budaya kita yang mencagah dengan sunnah, dan itu menyebab COVID-19 itu menyebar luas. Maka kita kembalilah pada kita semua kepada sunnah, kepada din Islam yang sebenar, supaya kita menyelamatkan diri dan semuanya. Dan kita yakin apabila kita peribadi seorang itu balik kepada ajaran yang sebenar, maka peribadi itu juga dibendung, dijaga oleh cara hidup. Maka apabila kita sendiri dalam ray hidup Islam, maka di situ kita boleh menyelamatkan diri masyarakat kita lah, insya-Allah. Tetapi walau bagaimanapun sifat tawakal itu kita kena ada. Dan sepakatalah kita tak boleh duduk sewenang-wenang tanpa awasi tentang wabak, kerana kemungkinan wabak ni boleh mari sekali lagi, dan mungkin wabak lain mari, dan mungkin musibah lain. Jadi dengan situ kita kena sedia. Sedia kita ni bermakna sedia kita untuk pegang teguh dengan agama kita, kerana itulah cara yang nak menyelamatkan manusia seluruhnya. Itulah yang penting. Ya, alhamdulillah. ครับพี่น้องท่านผู้ชมที่รักทุกท่านนะครับ วันนี้เราได้มีโอกาสพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.อิบราฮิม นรงค์รักษาเขตจากมอ.ปัตตานีนะครับท่านได้ถอดบทเรียนเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของเราในภาวะวิกฤตโรคระบาดโควิด -19 มานะครับซึ่งท่านได้บอกว่ามุสลิมนี่โดยหลักการโดยวิถีชีวิตอิสลามซึ่งอิสลามเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วถ้าเรียนรู้จากหลักคำสอนเนี่ยมันไม่ใช่เพียงแค่ความหมายคำนิยามของคำว่าศาสนาแต่มันจะหมายถึงวิถีชีวิตที่ครอบคลุมทั้งหมดดังนั้นท่านมองว่าถ้าสังคมถ้าบุคคลใดก็ตามสามารถที่จะน้อมนำหลักศรัทธาและก็หลักความรู้หลักการศาสนาหลักการของอิสลามมานำมาใช้ในชีวิตประจำวันจริงๆแล้วมันมีหลักประกันตรงนั้นที่จะให้เรานั้นรอดพ้นจากภัยพิบัติต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรคระบาดหรือภัยพิบัติในเรื่องของทางเศรษฐกิจอะไรต่างๆนานาทั้งหมดนั้นมีหลักประกันอย่างชัดเจนดังนั้นการที่เราจะปล่อยปละละเลยในชีวิตของเราในการดำรงชีวิตในแต่ละวันโดยไม่มีแผนงานโดยไม่มีแผนการจัดการอันนั้นคงไม่ใช่นะฮะและก็อิสลามนี่มีบทบัญญัติมีหลักคำสอนทุกวิถีไม่ว่าจะเป็นวิถีทางศาสตร์วิถีทางเศรษฐกิจวิถีทางการศึกษาการดำรงชีวิตในครอบครัวอะไรต่างๆนั้นมีหลักประกันชัดเจนมีหลักบัญญัติชัดเจนในทางอิสลามซึ่งเขาเรียกว่าศาสนาซึ่งอาจารย์หมายถึงว่าวิถีชีวิตดังนั้นถ้าเราจะให้ชีวิตของเรารอดพ้นจากทุกภัยพิบัตินะครับเราก็ควรที่จะระมัดระวังชีวิตของเราให้อยู่ในกฎเกณฑ์บทบัญญัติของทางศาสนาอย่าง100%นะครับอาจารย์ดร.อิบราฮิม นรงค์รักษาเกตนะครับที่ได้มาถอดบทเรียนให้กับเราเกี่ยวกับ
การเผชิญหน้ากับโรคระบาดโควิด -19 ที่ผ่านมานะครับท่านบอกว่าโควิด -19 ถึงแม้ว่าจะมีขนาดเล็กก็ตามแต่เรามนุษยชาติไม่สามารถที่จะไปควบคุมมันได้เราก็ต้องมอบหมายตัวเองต่อพระเจ้าผู้พระอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับผู้สร้างเพียงอย่างเดียวดังนั้นการดำเนินชีวิตของเรานะฮะจะต้องเป็นไปตามบทบัญญัติของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่กำหนดไว้มาจากอัลกุรอานหรือจากสุนนะห์นะครับซึ่งในวิถีชีวิตอันนี้หลายๆคนมีความเข้าใจว่านั่นคือศาสนาแต่ท่านมองว่ามากกว่าศาสนามากกว่าความเชื่อนั่นก็คือวิถีชีวิตที่ครอบคลุมทั้งวิถีชีวิตในทางเศรษฐกิจวิถีชีวิตในทางการเกษตรและการศึกษาทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องเป็นไปตามบทบัญญัติที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดมาเราจึงจะสามารถที่จะรอดพ้นจากภัยพิบัติบททดสอบจากพระผู้เป็นเจ้าที่ได้ส่งมามิเช่นนั้นแล้วเราก็จะต้องเป็นเหยื่อเราจะต้องเป็นผู้ที่จะต้องรับเคราะห์จากสิ่งที่เกิดตามที่เขาเรียกว่าธรรมชาตินะครับภัยพิบัติตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นตลอดเป็นต้นมานะครับดังนั้นในช่วงสุดท้ายท่านก็เชิญชวนว่าให้พี่น้องทุกท่านนะครับได้กรุณาสละเวลาเรียนรู้เพื่อที่จะนำตัวเองเนี่ยเข้าใกล้ชิดกับพระองค์ให้มากขึ้นเพราะการเข้าไปใกล้ชิดกับพระองค์ให้มากขึ้นนั้นแสดงว่าเราเข้าสู่ป้อมปราการอันแข็งแกร่งที่จะสามารถควบคุมเราปกป้องเราป้องกันเราจากความหายนะจากทั้งภัยพิบัติในเรื่องของภัยธรรมชาติที่เราเข้าใจและภัยพิบัติที่เกิดจากกฎกำหนดสภาวะของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งจริงๆแล้วทั้งหมดนั้นตามหลักศาสนาตามหลักวิถีชีวิตของอิสลามก็คือกฎกำหนดสภาวะของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือกอฎอกอดัรนั่นเองซึ่งเราทุกคนจะต้องเชื่อมั่นศรัทธาว่านั่นคือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงกำหนดมานะครับและก็วันนี้นะครับขอบคุณท่านอาจารย์นะครับที่ได้เสียสละเวลามาร่วมรายการกับเราและก็ได้กรุณาให้ข้อคิดเห็นในเรื่องของการถอดบทเรียนจากโควิด -19 นะครับมีเวลาอีก1 นาทีอยากให้อาจารย์สรุปเป็นภาษาไทยสั้นๆนะครับเพื่อพี่น้องทุกท่านครับก็ถ้าเราจะรอดพ้นจากภัยพิบัติต่างๆเราต้องกลับไปสู่วิถีชีวิตที่สอนทุกสิ่งทุกอย่างให้กับเราและให้มั่นใจในวิถีชีวิตนั้นแต่วิถีชีวิตนั้นจะประกอบด้วย2ประการนะครับประการที่1ก็คือเราต้องทำให้ดีที่สุดนะครับหลังจากนั้นเราก็มอบหมายให้อัลลอฮ์นะครับถ้าเราทำให้ดีที่สุดมอบหมายให้อัลลอฮ์แล้วก็เท่ากับว่าเราได้ทำหน้าที่ของเราสมบูรณ์แล้วไม่ใช่ว่าเรามอบหมายให้กับอัลลอฮ์โดยที่เราไม่ได้ทำอะไรนะครับแล้วเราทำให้ดีที่สุดมอบหมายอัลลอฮ์แล้วผมเชื่อว่าด้วย2 สิ่งนี้นะจะทำให้เราปลอดภัยเพราะวิถีชีวิตมันได้สอนทุกสิ่งทุกอย่างให้กับเราผู้ที่จะทำให้เราปลอดภัยก็คือผู้ที่สร้างเราการที่เราจะอยู่บนโลกนี้ด้วยความสงบสุขก็ต้องใช้กฎของผู้สร้างเพราะฉะนั้นมันไม่มีวิธีทางอื่นนอกจากการกลับสู่วิถีชีวิตของเราครับAlhamdulillah itulah sahaja pada kali ini sesi kita yang kita berdialog bersama dengan Profesor Madya Dr. Ibrahim Osman Narong Sakit dalam tajuk kita mempelajari kita mengambil ilmu dan pengalaman menimba pengalaman daripada penularan wabak COVID-19 pada kali ini dan demikianlah sahaja dan kita mengakhiri dengan kata yang mulia aqulu qauli haza. Pertama sekali saya ucap terima kasih kepada Profesor Madya dan kita mengakhiri dengan kata aqulu qauli haza astaghfirullahalazim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.